So kita tengok sekarang ni persediaan untuk test 2. Actually kita dah boleh buat test 2 dah. Buat test 2 ni cover sampai last part chapter 6 yang kita belajar tu. Okay, cover sampai chapter 6. So, sekarang ni kita nak cuba faham lah apa bentuk soalan yang ada dalam test 2. Bagaimana soalan-soalan ditanya dan juga apa preparation yang perlu kamu buat lah untuk menjawab test 2. So saya akan buat revision berdasarkan skema jawapan teruslah sebab kita tak cukup masa. Kita ada soalan juga kat sini. Mungkin saya review dululah. Saya review dulu soalan lah. Review sekali lalu soalan ni kita akan tengok skema lah. Ini soalan 2017 dan juga 2016 lah. Soalan lama-lama lah kita tengok lah. Okay, untuk yang test 2 ni kurang lah sikit sebab saya buat soalan. Oh, sekejap ya. Ada 2 soalan lah untuk test 2. So, bebanan tu kurang lah sikit. Daripada test 1 memang saya akan buat padat punya test 1. Actually saya akan buat 3 soalan. So, standard lah. Cuma test 2 ni actually kamu boleh score, boleh mudah untuk kamu score sikit lah. Cuma kena prepare lah, kena buat latihan lah. Alright, so kita tengok dari segi revision apa yang kita cover actually dalam test 2. Okay, kalau tengok test 2 ni ada 2 soalan lah, dua bahagian. Okay, satu Q1, satu Q2. So ini 2 bahagian yang kita cover dalam test 2. So kita tengok question 1 lah. Question 1. Okay, so, kalau tengok soalan 1, actually soalan 1 ni kita daripada this one is chapter 4. Chapter 4 kalau tengok. Okay. Ini dah masuk bahagian drift current dengan diffusion current. Okay, so yang ni nanti kita revise balik lah. Kita tengok skema jawapan. Okay, cuma nak tengok bentuk soalan dulu. Soalan 1, chapter apa yang masuk. Soalan 2, chapter apa yang masuk. Dan bentuk soalan yang ada. So kalau kita tengok soalan 1, kita ada soalan yang melibatkan soalan definisi, soalan teori lah. Actually ni semua theoretical punya part. Kalau kamu tengok theoretical punya part ni, kita ada comparison di antara drift current density dengan carrier diffusion current density. Okay, so just buat perbandingan lah in between both type of current density lah. Okay, then ada define random motion, define scattering process. Semua benda ni kita dah belajar, so minta kamu buat revision lah. Then state 2 type of scattering mechanism. Tengok balik dalam scattering punya part, kita belajar apa jenis scattering mechanism yang ada. Boleh kelas? Anda mendengar tak ni? Are you listen? So kena ni lah, tumpu sikit lah this one untuk preparation sebab saya akan buat test cepat mungkin lah. Kita dah minggu 13 lah. Cuma nak susun tarikh tu. Okay, so minggu ni atau minggu depan tu? Saya kena tengok paper. Kalau ikut ada 2 paper minggu ni kan, minggu 13. Paper Puan Afzan dengan Puan Farah. Ada paper minggu ni? Paper apa? Kamu ada paper apa minggu ni? Minggu ni paper apa dia? Paper? Minggu ni paper Puan Afzan. Oh, paper Puan Afzan. Puan Farah dah? Machine. Puan Farah sudah? Kamis ni baru nak start. Puan Farah punya paper minggu ni juga? Puan Farah minggu depan. Minggu depan. Tengoklah nanti saya ajar balik lah tarikh. Kita akan buat juga lah. Actually boleh buat anytime lah. Cuma nak kamu prepare dululah sebelum kita nak buat tu. Okay. So soalan yang
E dia E, consider silicon sample with the 300 Kelvin, doping concentration of dia bagi nilai Na, Nd. Okay, calculate drift current density, J drift, if applied electric field is E equal 24 volt per centimeter. Recommend other material is NOP type. So yang ni basic soalan tentang drift current density. Kita dah belajar dalam chapter 4. Tengok balik macam mana nak cari J drift. Okay, J drift, JP ke JN. Tengok balik yang mana besar, ND, NA. Yang tu nak consider untuk N-type, P-type ni. Okay, so kita tengok skema. Ini just review. Review soalan saja. Okay, seterusnya kita ada drift current density, J drift. Dia bagi 150. Require N-type silicon at T300 Kelvin device when electric field of E 60 volt per cm is applied. Determine require impurity doping concentration. So yang soalan yang F kamu kena cari balik Na ke Nd. Tengok balik dalam soalan dia bagi apa. Dia bagi N-type. Okay, N-type silicon. So kamu kena tahulah kamu nak cari Nd kan nak cari Na daripada keyword yang sini N-type ni. So kamu nak cari sama ada nak cari Na ataupun nak cari Nd. Required impurity doping concentration, guna sama aja formula yang sama aja, cuma pusing je formula. Okay, then assume P-type semiconductor at T 300 Kelvin, whole concentration varies linearly. Oh, yang ni dah masuk pada bahagian diffusion current density. Okay, so review balik nanti untuk diffusion current density punya part. Dia ada melibatkan formula yang lain lah. Okay, so dia bukan habis yang bahagian drift punya part. So akan ada cover dua soalan bahagian diffusion. Ni contoh dalam test ni lah. Dia cover dua soalan untuk drift current density, dua soalan untuk diffusion current density. Okay, soalan ni saya akan go through pada skema sekejap lagi. Kita tengok soalan dulu. Okay, soalan 2 Soalan 2. Soalan 2 melibatkan chapter 6 yang kita belajar. Baru lagi belajar PN junction dengan PN junction diode. Okay, dah belajar the whole chapter 6. So everything yang masuk ada dalam chapter 6 lah. Chapter 6, PN junction dan juga PN junction diode. Okay, soalan 1A, state minority and majority carrier for both P-type and N-type material. Okay, bagilah minority dengan majority carrier untuk N-type dengan P-type. Okay, then sketch PN diode block diagram and energy band diagram for the following condition. Yang ni saya kata kena lukis semua ni. Kamu kena lukis gambar block diagram beserta dengan energy band diagram untuk zero bias, forward bias dengan reverse bias. Ada tiga bias ni kamu kena sketch out dia punya block diagram dan juga energy band diagram. Okay, seterusnya consider silicon PN junction with a zero bias at T300 Kelvin with doping concentration of Na and Nd. Dia bagi nilai Na, Nd. Calculate. Okay, then kamu kena cari nilai bagi. Ini kita belajar ni Ingat kita belajar dalam bahagian PN diode ni kita belajar. Kita ada built-in potential barrier, BBI, cari space charge width, cari nilai Emax. 3 value ni. Ini standard calculation. Dia takkan tanya salah satu. Dia akan tanya 3 aja. Mesti kamu kena cari setiap 3 bahagian ni. Cari BBI, cari W, cari Emax. Right? So jelas ini selalunya akan adalah soalan yang berbentuk nak cari nilai BBI, W dan juga Emax ni. Okay, next is lagi satu adalah impurity dengan untuk apa ni? Okay, ini based on
Energy band diagram, kita nak cari impurity doping concentration. Okay, in gallium arsenide, PN junction, in thermal equilibrium, T 300 Kelvin is dope such as EF tolak EFI. Dia bagi value untuk Fermi energy level minus dengan Fermi energy level intrinsic EFI. Dia bagi dua level lah. This one is EF tolak EFI, this one is EFI tolak EF dalam P region. So apa yang kita nak kena buat dalam soalan yang bentuk macam ni? Sketch energy band diagram. Kamu kena sketch out energy band diagram dalam PN junction. Find impurity doping concentration, cari nilai konsentrasi bagi doping punya impurities lah. Okay, yang last part is determine VBI. Determine VBI. Okay, satu lagi soalan E. Okay, yang ni adalah bahagian soalan yang melibatkan minority dengan majority carrier. Okay, soalan yang kita belajar bahagian last dalam chapter 6 tu, ada kita belajar minority dengan majority carrier. Macam mana nak calculate dia? Okay, apa formula yang kita pakai? Yang kamu belajar NP note, PN note tu, PP note, NN note. This one is bahagian ni lah, bahagian yang melibatkan minority dengan majority carrier. Gallium arsenide, PN junction at T300 Kelvin applied with forward bias. Actually dalam soalan ni dia akan bagilah forward bias. Dia akan bagi nilai forward bias. Forward bias dia bagi 0.8. Untuk selesaikan lah, sebab soalan minority dengan majority carrier ni dia kena ada value of VA actually untuk kamu dapatkan dia punya minority dengan majority lah. Okay, the value of ND, NA dia bagi nilai, then calculate minority carrier electron concentration NP, minority carrier hole concentration PN. Okay, ini adalah soalan untuk minority carrier concentration. Okay, then habis lah. Sebab dua soalan dalam test 2. Maksud dia sekarang ni soalan tak adalah nak naik sebiji macam ni, tapi dia punya orang kata bentuk soalan tu kamu dah faham dah. Soalan 1 adalah daripada chapter 4, soalan 2 daripada chapter 6. So kamu boleh susun strategi kamu lah nak jawab test macam mana. Okay, kena pandai-pandai susun lah. Okay, sekarang ni kita tengok dari segi skema untuk test 2 ni, skema yang tak salah yang kita duk tengok soalan tak salah ni dari segi solution yang ada lah untuk test 1 2016 ni ya. Right, ini adalah soalan 1 yang kita tengok tadi. Soalan 1. Okay, kamu buat comparison between carrier drift current density dengan diffusion current density. So kamu bagi dia punya definition. Just bagi definition untuk drift current dengan diffusion current. Ini kalau tengok drift current density, letak definisi. Diffusion current density letak definisi. Okay, both of current density kamu letak dia punya definisi lah. Okay, itu yang kita nak compare actually dari sudut definisi of atau in term of definition of current density lah, both current density ya. Alright, then define random motion. Ni tengok semua ni ada dalam nota lah. Okay, rujuk balik dalam nota. Maksud dia bahagian-bahagian ni saya boleh consider kamu kena membaca lah, kena membaca. Okay, define random motion, interaction between charge carrier and ionized empirical atom and vibrating lattice atom. Semua ada dalam nota. Define scattering process. Ini proses pelanggaran di antara atom. Collision of carrier with ionized empirical atom called ionized impurity scattering and thermally vibrating lattice atom component or lattice scattering. Okay,
Two type of scattering mechanism. Kita ada Phonon ataupun lattice scattering dan juga imperative scattering. Ini adalah dua jenis scattering mechanism. Soalan E, yang ni kita nak cari J drift. Ini soalan yang very simple punya part lah. Macam mana kita nak cari arus hanyutan bagi soalan E ni. Okey, kalau kau tengok dalam soalan dia bagi silicon sample pada suhu T 300 Kelvin. So everything regarding to constant value kamu boleh rujuk dalam appendix. Jadi soalan dalam test 2 semua T 300 Kelvin lah, tak ada lah T pada suhu lain daripada 300 Sebab apa? Yang ni bukan chapter 3, chapter yang kamu belajar chapter 3 tu banyak ada suhu selain daripada T 300 Kelvin, kamu kena buat ratio So yang ni tak adalah semua nilai yang lebih pada suhu 300 Kelvin. Sebab kamu nak rujuk dekat appendix dari segi constant value yang ada. So just direct refer kepada nilai yang ada dalam appendix lah. Tak ada ratio-ratio apa. Alright, so dia bagi nilai NA 6 kali 10 kuasa 16, ND 2 kali 10 kuasa 14. Calculate drift current density. J drift is applied electric field E equal 24 volt per centimeter. Okay, value diberi, NA bagi, ND bagi, E pun bagi. So, recommend as a material is NOP type. Okay, kamu tengok dulu dari segi solution. Kalau solution, first part, kita consider, kita nak tahu, nak recommend dulu. Recommend sama ada N ataupun P type. So, refer pada NA, refer pada ND. Mana yang besar? Which one is more big value lah? Actually, NA lah. 6 kali 10 kuasa 16. Tengok ni, 10 kuasa 16, 10 kuasa 14. So, this one is more. NA lagi besar daripada ND. Kalau NA lagi besar daripada ND, N-type atau P-type. So, this one is P-type. Tengok nota kalau tak ingat. Tengok balik. ND untuk N-type. NA untuk P-type. So, see appendix for silicon at T 300 Kelvin. Semua ni nilai ambil daripada appendix. Rujuk dekat appendix. Kamu satu kesilapan saya tengok test satu. Kamu masukkan nilai yang kamu ambil daripada appendix pun tak betul. Lepas tu tulis nilai pun tak betul. Kira pun tak betul. Tak apa-apa lah. Tekan calculator pun tak betul. Buat orang kata apa, mistake mudah. Kamu buat kesilapan mudah. So make sure kena betul-betul lah. Tekan calculator bagi betul. Memanglah kebanyakan soalan tu penyelesaian dia panjang, nak kena tulis dengan calculator, tapi kena hati-hatilah. Jadi banyak pengiraan kamu buat salah kalau tengok dekat test satu So make sure macam ni jangan duk tekan calculator salah pula. Okay, ni nilai yang kita boleh dapat Formula first kali, formula ada dalam appendix, kamu boleh refer. J drift ni ada dalam appendix. Okay, ni formula ni ada dalam appendix. Standard formula dia bagi. Cuma tak ada bahagian yang ni nak abai, neglect N side ke P side, tak ada. Dia tak ada dalam appendix untuk kamu nak neglect N ataupun P. Kalau tak mau neglect, kira semua aja. Tak payah neglect apa. Faham? Kalau nak neglect pun boleh, tak mau buat neglect. Neglect ni maksud dia kita abaikan Kamu buang. Bahagian yang kecil kamu buang. Kamu buanglah bahagian yang N. Sebab majority adalah P. So buang bahagian N. J drift sama dengan E P mu P plus dengan N mu N. E sama dengan E mu P N A E. So kita dah buang bahagian mu N dan juga N. So tinggal bahagian P saja. Masukkan value E adalah Q. Ingat E kecil sama dengan Q. Masukkan nilai Q, masukkan nilai 480 apa dia? Mu P. 6 kali 10 kuasa 16 nilai bagi NA. 24 adalah nilai bagi E.
Okey, klik kamu dapat 110.59. Unit tolong tulis. Ni. Kamu tak tulis, saya tolak markah. Bayangkan kamu tak tulis semua unit dalam test kamu. Every question. Kamu missing setengah markah untuk unit. Kalau setiap unit tak tulis, setiap soalan tak tulis unit, banyaklah setengah, rugi markah lah. Faham? So, make sure kamu kena tahu unit lah. Okay? So, clear tak yang ni? Soalan E. Pukul 12 lah. Soalan E okey tak? Boleh ya? InsyaAllah sir. Ini basic. Boleh, sir. Ni kamu ada apa ni? Pukul 12. Matematik. Oh, kelas lah sekarang. Dah kelas lah. Lepas ni. Sekarang, lepas ni. Pukul apa? Pukul berapa? 2:30. Oh, lambat lagi. Matematik pukul 2:30. Kau nak saya ambil sikit dalam 10 minit lagi boleh? Boleh sir, boleh. Yang lain okey tak? Boleh, sir. Boleh. Maybe tak sempat nak cover habis hari ni yang revision ni. Kalau tak boleh, esok lah saya sambung lah. So kita tengok F lah. Okay, bagian F. Drift current density of J drift 150. Dia bagi yang ni kita dah ada nilai J drift. Maksud dia arus hanyutan tu dah diberi nilai. J drift dah ada nilai 150. Is required in N-type. Ingat keyword ni kena ingat N-type N-type silicon. Bila rujuk appendix, jangan duk ambil nilai yang bukan-bukan. Kamu tengok dalam soalan bagi silicon, rujuk appendix silicon. Ini kamu pergi ambil nilai lain. Soalan bagi germanium, kamu pergi hantam boh silicon, kamu pergi hantam pergi boh gallium arsenide, ikut soalan. Faham tak ni? Ni keyword ni untuk rujukan kamu dekat appendix. Silicon at T300 Kelvin. So, dalam appendix, rujuk bahagian silicon saja, jangan duk tengok yang lain. Faham tak? Saya tegur ni pasal kamu buat salah dalam test satu. Bukan sikit, ramai. Dia pergi masuk, refer tempat yang tak betul. So make sure rujuk bagi betul lah untuk bahagian ni. Okay? N-type silicon T300 Kelvin device with electric field of E. Dia bagi nilai E 60 volt per cm. Is applied, determine require impurity doping concentration. Sekarang kita nak faham dari segi impurity doping concentration ni maksud dia apa, dia nilai apa kita nak cari. Kamu nak cari nilai NA kan, nak cari nilai ND. Tengok dekat sini, dia kata keyword N-type. Kalau N-type merujuk kepada nilai apa? N-type. NA kan ND? ND kan? ND. Maksud dia merujuk kepada nilai ND untuk N-type. Okay, so kamu tengok dalam ni, solution, semiconductor is N-type. Bila N-type, kita consider nilai ND lagi besar daripada nilai NA. Okay, nilai ND lagi besar daripada NA. So yang ni adalah majority ya, NA adalah minority punya part lah. So impurity doping concentration yang aku nak cari adalah ND. Okay, so ambil semua value yang ada dekat appendix. Ini mu N. Ingat ini kelincahan pembawa. Dia punya laju, dia tahu mana nak laju sangat. Maksud dia elektron punya laju mana, hole laju mana. Ini kelajuan dia lah. Okay, kelincahan pembawa 1350480. Drift current density guna standard formula yang ada aja. Formula asal yang kita bagi dalam chapter 4 ni, J drift ni. EP mu P plus N mu NE. Then kamu nak neglect, okey buat bahagian neglect ni. Okey, abaikan bahagian D.
bahagian N. Abaikan bahagian N. Saya tengok. Abaikan sepatutnya bahagian N ke bahagian abaikan bahagian P, sorry ya. Abaikan bahagian P. Ya, abaikan bahagian P dan ambil bahagian N lah. So, daripada formula sini kamu convert lah. Tukarlah ni formula ni. J drift sama dengan E mu N NDE. Tarik keluar ND ni ke atas. So yang lain semua ini semua turun bawah. E mu NE ni turun ke bawah. Nampak? E mu NE turun ke bawah. J drift per dengan E mu NE. Maksud dia yang ni semua turun ke bawah lah. Tarik turun ke bawah. Okay. So masuk value. Masuk value yang ada. ND dapatlah jawapan. Masuk value J drift 150. Dia bagi dah 150. Masuk nilai E 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Mu N 1350 dengan 60 adalah nilai bagi E. Dapatlah value bagi ND, impurity doping concentration this one. Kamu dapat nilai dia 1.16 kali 10 kuasa 16 cm per cm padu. Okey. Boleh faham tak yang ni? Faham sir. Right. So yang bahagian yang ni saya sambung lah Saya sambung, cuma saya review ya jawapan ni. Dan solution ni saya bagi dekat dalam GC juga. Kamu buatlah preparation. Minta kamu rujuk dulu dan cuba buat. Esok kita akan sambung chapter lah. Kita nak habiskan esok. Maksud dia bahagian yang tinggal lah. Ada lagi bahagian chapter yang tinggal. Tapi esok saya akan laju lah. Sebab kita nak fokus pada final exam punya part ya. Nak tengok sikit-sikit ya. Boleh ya? Yang ni nanti kamu buat revision sendiri dulu. Dan esok saya akan sambung sikit bahagian ni. Untuk revision dan kita akan start dengan chapter 7 lah untuk saya habiskan lah. Okay, so yang ni G, tengok solution yang ni adalah division punya part. H, division punya part. Okay, macam mana solution nak buat. Minta kamu refer dulu dan cuba buat latihan dan saya akan terang balik esok lah. Okay, question 2 yang ni untuk minority dengan majority. Okay, ni sketch out lah. Yang ni yang kamu kena sketch out lah ni. Untuk zero bias, forward bias dengan forward bias lah. Reverse bias dengan forward bias lah. Okay, soalan yang ni adalah soalan yang melibatkan built-in potential, barrier, space charge width dan juga Emax lah. Emax. Dan last yang ni untuk soalan D dan E. Okay, ini kita tengok esok lah. Saya nak sambung balik yang semalam ni untuk revision test. Test 2 tu kita sambung buat revision dulu lah. Yang kita akan masuk sikit lah slide part yang bahagian BJT semua. Okay, so semalam kita dah tengok solution sampai soalan satu F lah. 1F. Ada bahagian kita nak masuk bahagian yang melibatkan diffusion current. Yang ni nak kena tengok je ni. Saya pun risau je, takut kamu tak boleh buat bahagian diffusion current. Sebab diffusion current ni kamu kena tengok juga dari segi kaedah untuk kita selesaikan soalan untuk ni lah part diffusion current. Okay, so kita tengok soalan G. Soalan G, assume that P-type semiconductor at T 300 Kelvin, the whole concentration varies linearly. Varies linearly
Okey, dia bagi nilai konsentrasi 5 kali 10 kuasa 16 sampai 8 kali 10 kuasa 17 untuk distance 0.4 cm. So calculate whole concentration, whole diffusion coefficient dP if the whole diffusion current density JDIF is given by 4.5 Armstrong per centimeter persegi ya. So yang ni soalan minta kamu dapatkan nilai diffusion coefficient dP lah, dP. Jadi untuk diffusion current ada dua jugalah, ada JN dengan JP juga. So kamu kena tahu dari segi formula yang kita nak guna pakai lah. Kalau kamu refer balik dekat appendix, dekat appendix kita ada formula yang disediakan lah untuk JP ni. Refer balik dalam appendix, kamu tengok balik dalam appendix . Oh, dalam ni saya tak bubuh appendix . Tak apalah, nanti kamu refer balik dekat appendix . Formula ni saya rasa memang disediakan lah, kamu just cuba rujuk balik lah. Okay, rujuk balik. Alright, so untuk menyelesaikan masalah ni, kalau tengok whole diffusion coefficient dP, okay, yang ni kita ambil formula dia lah, formula untuk okay, soalan G ni kamu nak cari whole soalan G mana, soalan mana tak? Soalan ni okay, kamu nak cari nilai whole diffusion coefficient dP soalan minta kamu dapatkan nilai whole diffusion coefficient dP. Okay, kita nak cari dP. Daripada soalan, kalau kamu tengok, dia bagi nilai konsentrasi. Actually, kalau bahagian diffusion current, dia ada nilai perubahan kepekatan perubahan kepekatan lah. Maksud dia concentration tu nilai yang ada dua nilai lah. Maksud dia daripada berapa ke berapa. So kalau kamu tengok untuk konsentrasi yang diberi ni kita ada 5 kali 10 kuasa 16 sampai 8 kali 10 kuasa 17 untuk jarak 0.4. Maksud dia untuk proses resapan sedalam 0.4 pada jarak 0.4, itu perubahan kepekatan yang berlaku lah. Okay, then kita nak cari nilai berapa perkali resapan dia. Perkali resapan, maksud dia whole diffusion coefficient ni adalah perkali bagi resapan. Maksud dia kadar kita ratio untuk dia meresap tu berapa dia punya ratio, itulah dia punya perkali dia. Maksud dia yang ni lah whole diffusion coefficient . Okay, if the whole diffusion current density, dia bagi dalam soalan JDIF 4.5. Alright, so formula, standard formula untuk J division lah, kita ada JP dan juga JN. So kamu tengok dalam soalan lah, kalau soalan bagi P-type semiconductor, so kamu kena cari nilai JP lah, jangan pakai JN lah. Kalau P-type is JP, kalau N-type is JN lah. Refer balik N dan juga P-type. Okay, soalan ada bagi maklumat apa yang kita boleh ambil sekarang ni konsentrasi konsentrasi untuk dP over dx is one dP untuk dP, dan kita ada distance, ini perubahan bagi jarak dx, so merujuk balik dx. Okay, dan juga Q adalah charge, charge sama dengan E 1.6 kali 10 kuasa 19, dan juga JDIF adalah 4.5, this one is 4.5, value adalah untuk nilai JP. Right, so nampak semua value diberi ni ada value, ada nilai, Q pun ada value Okay, sekarang kamu nak cari ini je. Kamu nak cari nilai bagi dP. Okay, ini yang kita nak cari dP. So convert lah formula yang ada ni, convert kepada bentuk yang baru, this one tukar kepada bentuk yang baru. Faham? dP sama dengan, then buat turun lah semua, Q buat turun, dP buat turun, dx buat naik atas. So kamu akan dapat dP sama dengan JP dx over minus Q dP. Okay, so kita akan dapat solution, masukkan nilai lah, semua nilai. Yang ni salah ni 15 ni sepatutnya 4.5 lah ni, 4.5 ni salah tulis.
Faham? Nampak dah ni kelas? Nilai ni salah. Nilai ni betul. 4.5. Should be 4.5 kat sini. Okay. 4.5. Nampak tak kelas? Kelas? Yes, sir. Ganti balik nilai tu lah. 4.5 tu ganti balik. Itu salah dekat, salah tulis tu. Faham? Faham tak? 4.5 tu nilai JDIF yang diberi dalam soalan. Faham? Okay? So masuk value lah. Boleh? Dan dapat last value kamu dapat DP 15. Alright, soalan ni faham tak macam mana nak buat? Simple kan? Faham, sir. Faham. Esok test tak okey jawab pula. Yang lain macam mana? Okey. Boleh sir, boleh. Boleh ah. Okay, sir. Alright. So kita tengok soalan seterusnya. Yes. Ini soalan, satu lagi soalan untuk division current lah. Selalunya dalam test ni ada dua soalan lah untuk division current punya part. Satu soalan tadi cari kita nak cari coefficient, division coefficient. Soalan ni kita nak cari nilai bagi concentration. Kamu nak cari nilai dn ni, nilai bagi dn ni. Soalan yang macam ni kompleks lah sikit. Dia nampak kompleks sikit. Sebab soalan minta kamu cari salah satu titik daripada konsentrasi, elektron concentration. Dia bagi satu nilai je. Dia bagi satu nilai konsentrasi pada titik X 0.02. Tak payah kita tengok soalan lah, baca soalan tu. Cuba faham daripada soalan lah. Tak pergi baca soalan pun pening. Tengok soalan ni bagi faham dulu. Electron concentration in gallium arsenide varies linearly from X to X 0.02 cm to X 0.22 cm. Okey, maksud dia elektron ni berubah dalam gallium arsenide. Dia berubah kepekatan daripada titik X 0.02 kepada titik X 0.022 cm. Ada perubahan nilai, faham tak? Daripada titik 0.02 ke titik 0.022. So electron diffusion coefficient Dn and electron diffusion current density JDIF is given by 24 cm per second this one, centimeter 02 ni, 02 lah. Dan 72 m per centimeter persegi. Respectively, the concentration of electron at X 0.02 is N equal, yang ni 7 kali 10 kuasa 18 value yang diberilah. Kita nak cari sekarang ni titik pada nilai kepekatan pada titik 0.22. Okay. So daripada formula, make sure kamu tengok balik formula. Kalau tengok ni formula Jn kita tak ada negatif tau. Tadi kamu buat formula Jp, nampak ni ada negatif. So jangan lupa ni signage ni. Signage ni jangan lupa ni. Signage bila buat dalam formula yang melibatkan Jp mesti ada negatif. Dalam appendix pun ada, takut kamu tertinggal. So clear lah? So bila Jn tak ada negatif lah. Jn tak ada negatif. Jn just Q dn over dx . Alright. So sekarang ni kita cuba clearkan maklumat yang ada dalam soalan dululah. Okay. Formula basic, formula untuk diffusion current. Okay, ni Jn sama dengan Q dn
dn over dx. Sekarang ni kita ada maklumat apa yang diberi dalam soalan. So dn ni kamu kena pecahkan lah, sebab dn adalah maksudnya dn sekarang ni kita ada N1 dengan N2 lah, maksudnya 2 titik, N pada titik 1 titik N 0.02 lah. Yang ni dia bagi dah nilai ni 7 ni, this one lah. Lagi satu N pada titik 0.22. Yang ni tak ada ni, value ni tak ada. Sekarang kamu nak cari benda ni lah. Okay, nilai titik N pada 0.22. Okay, alright, so sekarang ni kita tengok maklumat apa yang ada sekarang ni. Okay, titik 0.02, titik 0.2. Value yang diberi diffusion current density. Okay, yang ni JDiff. Maksud dia JDiff adalah JN lah, 24 lah value yang diberi. JDiff. Sorry, yang ni adalah electron diffusion coefficient. Okay, electron diffusion coefficient 24 di sini. Dan electron diffusion current density, this one is electron diffusion current density. This one diffusion current density 72. Okay, respectively. Then concentration pada titik X 0.02 sama dengan N 7 kali 10 kuasa 18. Okey, sekarang ni masukkan semua maklumat yang ada ni dalam formula yang ada. Okey, kita masukkan maklumat yang ada dalam formula standard ni lah. Okay, so kita masukkan every value yang ada lah. Q actually standard value Q lah, 1.6 kali 10 kuasa. Mana Q? Terus ganti nilai lah. Okay, dn diberi tadi nilai 24 lah, 24. Then kita ada dn over dx. Okay, dn pada titik X 0.02. Lagi satu adalah titik X 0.22. This one adalah value untuk perubahan X. Perubahan X lah. Perubahan X ni kita ambil value perbezaan lah, nilai antara 0.02 hingga 0.0.22 tolak dengan 0.02. Nak tengok beza nilai distance dia. Okay, so kita dapat 0.2 value kat bawah ni dan masukkan value bagi konsentrasi untuk titik X 0.02. Okay, pada titik X 0.02. Okay, dan yang ni yang kita nak cari, value yang kita nak cari, titik pada titik kepekatan X sama dengan 0.22. Okay, yang lain masukkan value lah. Ini value untuk JDiff ataupun JN yang diberi lah. Okay, dan selesaikan lah, cuba selesaikan formula ni. Sekarang yang ni yang kita nak cari value. So kamu kena pusing-pusing sikit lah formula yang ada ni. Nilai ni yang kita nak cari. So ni bawa, pandai lah kamu pusing lah. Maksud dia 72, this one naik atas. Sorry. Okay, 0.2 naik atas. Dan value yang ada ni turun bawah lah. Value yang ada yang ni semua turun ke bawah. Kamu buat pura macam ni lah. Kamu nak adjust, nak keluarkan 7 tolak 7 kali 10 kuasa 18 tolak titik N pada kedudukan X 0.22 ni. Keluarkan persamaan ni dulu. Okay, so 72 darab dengan 0.72 darab dengan 0.2 bagi dengan 1.6 Q darab dengan 24 untuk diffusion coefficient. Okay, then kita ada okay, kamu dapat lah yang ni N lah. N ni maksudnya bawa ke sebelah lah, bawa ke sebelah.
Yang ni calculate value kita dapat yang ni 3.75. Okey, kamu calculate, kamu dapat yang ni value ni 3.75 kali 10 kuasa 18. Dan actually saya bawa apa n ni ke sana, dan value yang kamu calculate ni kamu bawa ke sini lah. So kamu akan dapat lah nilai n lah. Nilai n sama dengan 7 kali 10 kuasa 18 pada titik x 0.02 ni tolak dengan value yang kamu dah calculate dalam ni. So kamu dapat lah value bagi kepekatan untuk titik pada kedudukan titik 0.22. N pada titik 0.22 ni 22 dan titik 0.2. Alright, boleh faham tak ni? Ada masalah? Faham sir. Yang lain? Boleh Ada yang je. tak clear? Ada yang tak clear? Clear? Kena cubalah. Ini untuk yang JN. Kalau JP punya side macam mana pula? Sebab formula dia jangan lupa signage negatif tu. Untuk JP. Kalau JN, okey lah positif kan? Kalau JP, jangan lupa signage apa negatif tu lah. So take note lah benda tu, takut kamu lupa. Okay. Alright. Habis lah. Okay, ni last question lah. Last question untuk ni lah, untuk test lah. Question 2. Okay, so kita tengok soalan question 2. Right, so soalan 2. Ini bahagian theoretical part lah ni. Theoretical part ni dia boleh jadi macam-macam soalan boleh keluar. Ini antara soalan-soalan yang boleh ditanya aja, bukan kata akan naik soalan ni. Kamu kena tengok contoh-contoh soalan yang saya bekalkan nanti. Okay, tengoklah ada beberapa jenis soalan teori yang maybe ditanya. So kita tengok yang ni, state minority majority carrier for both p-type and n-type material. So kita ada p-type dengan n-type. So kamu kena bagi dia punya majority carrier apa dia? Whole. Kalau p-type majority carrier whole lah, minority carrier adalah elektron. Soalan ni begitu lah, minority and majority carrier for both n and p-type. So kamu kena bagi majority apa yang ada dalam whole, dalam p-type. So kita ada whole, minority adalah elektron. Kalau n-type, majority adalah elektron, minority adalah whole lah. Ingat kita belajar dalam PN junction, kita ada minority dengan majority. Kalau p-side, kita ada majority whole. Tapi dalam tu juga ada minority part, iaitu elektron. Kalau n-type tu baliklah. So clear ini. Case cache, PN diode, block diagram, energy band diagram for following condition. So yang ni ingat dia ada 3. Jadi dia akan tanya 3 lah, zero bias, forward bias dengan reverse bias. 3 bahagian. Okay, so 3 ni akan ditanya. So zero bias, kamu tengok zero bias, yang ni just sketch out yang kita dah belajar. Ini banyak kali dah saya dah ajak bahagian dia punya block diagram dengan apa dia punya energy band diagram ni. So kamu sketch out dengan complete lah. Lukis sekali dengan block diagram. Block diagram ni kena tunjuk sambungan tanpa bias ni. Tengok ni, no bias kat sini kan. Make sure untuk zero bias. Actually yang ni tak ada polarity lah, tak ada polarity untuk apa terminal just kosong lah. Then lukis
Dan bila lukis, make sure kamu lukis bagi selari ya. Selari, faham tak? Dengan kita punya depletion region. Bagi selari lah, faham ni? Maksud dia lengkungan ni, di dalam depletion region. Dalam depletion region. Ini dia punya pos simpang kan, simpang kita. Tapi depletion region ni kita buat extra space sikit lah. Ada extra space sikit. Okay. Dan labeling semua kena ada lah. EC level, EV level, then untuk Fermi level bagi P dengan N side. Okay. Satu level je, satu paral. Satu paral. Okay. Satu paras dan juga BBI kena labeling juga. BBI. Okay. Untuk EBBI ni letak label lah. At least kita ambil daripada label EC level dengan dia punya nilai perubahan lah. Okay, berapa dia berubah. This one is VBI lah, beza upaya. Okay, then boleh lah, yang ni zero bias lah. Then kamu tengok forward bias. Forward bias beza dia, kita ada terminal je lah. Dari segi terminal, jangan salah polarity pula. Polarity ni jangan salah lah. Bila forward bias, positif to P side lah, negatif to N side. Dan depletion region ni dah mengecil, faham tak? Kamu kena lukis lagi kecil daripada W yang kamu buat dalam zero bias. Kalau kamu compare antara zero bias dengan forward bias, tolong lukis bagi lebih kecil daripada zero bias lah, faham? So nampak depletion region ni dah mengecil. Nampak dia punya ruang, dia punya apa, jarak dia dah kecil compare to zero bias punya part. Dalam keadaan forward bias lah. So ini kena ada simpangan dia adalah untuk P dan juga N. So yang ni P side, N side, W semua label lah. Jangan lupa letak label lah. Cuma saya nak nampak beza lah. Kamu lukis jangan nak cincai sangat lah. Maksud dia dari segi W punya size ni, yang ni kena betul-betul ikut rule dia lah. Kalau forward bias dia kena lebih kecil daripada zero bias. Faham ni? Space ni. Kalau reverse bias dia kena lebih besar. Lagi besar daripada size zero bias. So labeling semua saya consider kamu buat lah. Labeling untuk BBI, labeling untuk EF level. Okay. Bila kita bagi bias, dah ada perubahan pada nilai Fermi energy level lah. Untuk N side dengan P side ni. Okay. Habis. Settle. Kejap. Apa lah malam? Okey lah. Soalan tu setakat yang part awal tu tak apa. Soalan tu kita buat lah. Buat visual paper dia put sebenarnya kita boleh visual trend supaya tengok paper lah. Bila kita tahu ada exam macam tu di form ni. Nanti kita tengok. Okay. Right. Forward bias. Okay, ni dah tengok. Then kita tengok reverse bias lah. Satu lagi part adalah reverse bias. So sama juga, kamu sketch out dia punya block diagram dengan energy band diagram. Tapi sekarang ni tolong lukis bagi white sikit lah.
Nampak dah? Terminal jangan ni lah. Labeling dari segi terminal pun kena betul lah. VA dengan VA dan juga VR. Nampak ni terminal punya marking. Polarity pun kena betul lah. Polarity minus negative to P side lah. Positive to N side. Then wide range. Dia punya ni. Besarkan sikit. Okay, kamu besarkan sikit dia punya jarak antara W dia lah. W dia ada kembang sikit. Okay, then kita selari ya. Selari dengan W punya size. Dan nampak dia punya jarak pun dah bertambah. Jarak dari segi di antara W untuk P side dengan N side lah ni. Dia lebih besar daripada zero bias dan juga forward bias lah. Okay, yang ni kena nampak ketara lah. Kalau kamu lukis cincai-cincai je, dia punya ni saya potong markah ni. Untuk block diagram dan juga inilah untuk energy band diagram. Labeling semua bagi ada lah. Okay. Untuk pemain energy level, EFP dengan EFM semua, untuk VBI. Dan this one jangan lupa lah, ini ada tambahan lah kalau yang reverse bias VBI plus VR lah. Okay. Kalau VA kena tolak VA untuk yang forward. Okay, so yang ni kena alert lah, sketch out macam ni sebab markah banyak OG ni. Okay, boleh lah yang tadi ni okey lah ni. Bahagian ni okey tak? Ni bahagian sketch out PN block diagram dengan energy band diagram. So no any problem? Boleh lah? Nak habiskan ni. Boleh tak kelas? Boleh saya. Amboi, slownya. Nampak Leno macam ngantuk ke. Oh, suara Leno ni. Tak saya. Baring tertilam pun tu. Okey. Tak apalah, kelas kat mana-mana boleh tu. Pakai telefon je. Right, so consider, kita tengok soalan 2C ya. Consider silicon PN junction. Okey, yang ni kita nak cari VBI W dengan Emac. Soalan jenis ni soalan yang panjang sikit dia punya jalan kira tu. Tapi kadang-kadang duk tengok markah tu sikit tu yang tak padan kadang kira teruk. Kan? Tapi kena buat lah, tak buat pun ori markah pula. Faham? Okay, sebab test 2 tak banyak soalan, test 2 soalan. Kalau kamu missing markah sikit pun kamu akan ori markah banyak lah bila kita calculate per 100. Faham? So make sure kamu cuba untuk menjawab sebanyak mungkin soalan lah. Jangan tinggal lompong pula. Okay, so kita tengok soalan ni dia bagi zero bias. So kamu tengok dalam soalan bagi zero bias. So kamu consider, ingat bila zero bias, direct ambil formula yang ada dalam appendix lah untuk W, untuk Emac semua ni. Okay, untuk VBI standard formula lah, dia tak ada perubahan apa. Okay, dia bagi concentration Na 2 kali 10 kuasa 16, Nd 3 kali 10 kuasa 15. Sekarang ni first question cari VBI. Okay, kamu cari VBI. Untuk VBI standard formula, so ingat yang ni dia bagi KT over E ni, jangan lupa ni. Kadang-kadang kamu lupa. Okey, sebab dia teringat soalan yang kita buat sebelum ni. Sebab E kita letak nilai 1.6 kali 10 kuasa 16. Actually yang ni dah diringkaskan value. KT over E sama dengan 0.0259 volt. Ingat tak? Kalau KT sama dengan 0.0259 E volt, kan? Elektron volt. Bila KT over E, kamu buanglah bahagian E ni. Kita matikan E.
tengok dalam appendix, nilai KT sama dengan 0.0259 EV, betul tak? Nilai dia. So E kat bawah ni matikan lah, matikan. E kat bawah dah matikan nilai EV ni. Tinggal lah 0.0259 volt. So masuk value ni je lah nanti ya. Kita nak nilai dalam volt ni. KVBI, WN tolak WP sama dengan ni. Kita pakai formula yang ni lah. Okay. Formula KT over E ni sama dengan VT ya. Rujuk dalam appendix ya. Actually nilai yang sama lah. VT tu adalah KT over E lah. So KT over E ln NAND over NI kuasa 2 sama dengan VT ln NI per NI kuasa 2. Okay, sekarang ni masuk value PBI. Masukkan value bagi PBI ya. So 0.0259 ln masukkan perubahan NAND, nilai NA dengan ND lah. Ni 2 kali 10 kuasa 16, 3 kali 10 kuasa 15 bahagikan dengan nilai NI. NI refer dekat dalam appendix. Faham? Refer dalam appendix. Tengok dalam appendix. Dan make sure kamu tengok lah ni silicon. Jangan salah ambil value. Bila rujuk appendix, rujuk betul-betul. Tengok material betul-betul. Jangan main ambil ya. Faham? 1.5 kali 10 kuasa 2 dan kita dapat dia punya nilai 0.68 volt. W sama dengan 0.68 volt. Alright. Solution untuk W. Actually yang ni W dia pakai solution yang melibatkan one side Average junction. So saya tak sure kan kamu pakai formula ni ya. Faham tak? Saya nak kamu pakai standard formula. Pakai standard formula appendix. Ya. Appendix. Ni formula standard dalam appendix. Okay, so pakai formula ni ya. Saya tak mau kamu pakai formula average one junction tu. Okay, ini sebab lama punya solution. So saya dah buat lah yang ni. So kamu gunakan formula yang ada dalam appendix tadi, yang ni, untuk selesaikan soalan ni, faham? So tak payah buat lah yang average one junction maksud dia tak payah guna lah. Saya tak sure kan, sekali kamu keliru bila masa nak pakai average one junction. Actually kalau kita boleh pakai kalau soalan mention. Dalam soalan ni tak mention ni, saya cuma solution lama ni saya buat ringkas lah. Actually jawapan dia lebih kurang je, taklah lari jauh sangat. Dia lari sikit value. Tapi saya nak kamu amalkan untuk menggunakan formula yang panjang. Jangan pakai yang ni ya. Faham tak? Kelas? Jangan pakai average one junction punya formula yang ringkas ni. Pakai formula yang panjang. Walaupun solution saya tunjuk adalah average one junction, tapi guna formula ni. Boleh tak? Kelas? Faham? Apa saya cakap? Okay je. Lagi tak faham. Jangan pakai formula ni, pakai formula yang W tadi calculate. Cuma yang ni solution kalau ikut average one junction. Cuma kamu kena hati-hati dari segi value epsilon S ni ya. Epsilon S, kalau tengok dalam ni kita ada epsilon S kan. Epsilon S tu make sure kamu masukkan nilai yang betul lah. Yang ni 1.035 kali 10 kuasa 12. Kalau kamu refer dalam appendix, nilai epsilon S. Mana epsilon S? Ni epsilon not. Sorry. Mana? Ni epsilon S ni. Kamu tengok material apa? Kamu refer dekat material silicon dan tengok permittivity ya.
Epsilon S ni adalah nilai epsilon S. Nampak ni epsilon S ni. 1.035 kali 10 kuasa negatif 12. 1.19 yang ni untuk silicon gallium arsenide dengan germanium. Soalan bagi tadi untuk apa? Silicon lah. So 1.035 kali 10 kuasa 12. 1.035 kali 10 kuasa 12. This one lah value ni ya. Ini value ni. Maksudnya kamu tak perlu nak cari epsilon naught dengan epsilon R tu relatif punya epsilon. So just direct ambil formula lah. Ambil value dalam epsilon S ni 1.035 kali 10 kuasa negatif 12. Masuk value je. Okay. So EMAC this one is EMAC. EMAC QW. Yang ni untuk yang solution yang melibatkan Hilbert one junction lah. EMAC Q ND W epsilon S. So masuk semua value lah yang kita dapat masuk. Then this one masuk value epsilon S. Kita selesaikan. Dapat lah. Faham lah? Nampak lah soalan ni? Yang ni nampak ringkas sikit lah. Tapi bila kamu calculate pakai formula yang W ni dia panjang sikit masuk value. Dan bila tekan calculator jangan salah lah sebab dia nak apa kita nak tulis dalam calculator tu dia panjang sikit. Okay, so jangan salah masuk value lah. Tengok dalam example lah, example yang kita ada dalam chapter kita, dalam nota tu. Kamu refer balik dalam nota. Dia punya solution kalau pakai formula ni macam mana kita cek. Okay, banyak refer dekat nota lah ya. Nota example yang ada, exercise yang ada tu. Okay, then EMAC. Ni semua EMAC lah. Okay. Either one kamu boleh pakai actually ni untuk EMAC ni. Okay, tengok maklumat yang ada lah. Ini kalau SN punya point, kalau tak ada tengok dalam nota lah. Solution tengok balik dalam nota lah. Sebab ni dia cari satu-satu EMAC based on SN dengan SP. Kalau kamu tak cari SN dengan SP, tak perlu nak cari SN dengan SP lah untuk selesaikan EMAC ni. Sebab EMAC 2 markah lah. EMAC ada 2 markah je. Just direct pakai formula je lah. Right, so tengok soalan D ya. Soalan D. Dia buat lah. 12 suku lah. Baru habis ni. Baru dah habis bincang ni. Cek ya. Okay, so kita tengok soalan D ya. Soalan D ni kamu kena tahu cara nak sketch out ni. Cara kita nak sketch out apa. Dia punya energy band diagram ni. So kamu tengok dalam soalan ni, dia bagi soalan gallium arsenide PN junction in thermal equilibrium at T 300 Kelvin is doped such that maklumat yang diberi EF tolak EFI sama dengan 0.55 EV dalam N region dan EFI tolak EF sama dengan 0.5 EV dalam P region. So daripada soalan ni, actually cara kamu nak tahu side mana N ataupun P, kamu tengok EF tolak EFI dalam N region. EFI tolak EF dalam P region. Kita nak tahu mana satu ni. Mana satu yang okay. Maksudnya maklumat ni kita nak lukis pada bahagian P dengan N. Jadi kamu lukis P belah sini. Jangan lukis N belah sini pula. Jadi haru pula. Faham? P side sini, biasa kita lukis PN junction kan P dengan N. So jangan terbalik lah. Sekali kamu boleh lukis N belah ni, P belah sini pula. Faham? This one is P side. This one is N side.
So kalau tengok maklumat dia bagi tadi, tengok baca maklumat yang diberilah dalam N region. This one EF tolak EFI. EF tolak EFI. This one is EFI tolak EF. Faham? Saya nak kamu tahu dari segi nilai ni dekat mana. Ada dekat bahagian mana. Tengok dalam ni lah PN. This one is N, this one is P. Faham? This one is N 0.55. So make sure kamu tahu nilai ni adalah nilai 0.55. This one is 0.5. Faham? Dekat bahagian P side. Nah, yang lain kamu lukis standard energy band diagram. Okay, just lukis standard energy band diagram lah. Okay, dari segi Fermi energy level. Okay, Fermi energy level untuk EF level. Yang kita ada EFI level dekat tengah, EFI level. Dan beza antara EF dengan EFI. This one is EF tolak EFI. Ini apa EF tolak EFI. This one EF tolak EFI. This one is EFI tolak EF. Okay. Biasa kita ambil atas tolak bawah lah. Kamu ambil value ni tolak value yang bawah. This one EF kat atas kan. Kita tolak dengan nilai bawah. Ingat kita belajar awal energy band diagram untuk EC level, EV level. Biasa kamu akan ambil nilai yang atas tolak yang bawah. So EF tolak EFI, this one EFI tolak EF. So clear kot? Dari segi cara nak lukis ni. So kena lukis complete macam ni lah. Sketch energy band diagram ni. Faham? Kena lukis complete yang macam ni. Labeling semua kena ada EVBI dari segi Fermi energy level untuk level beza antara EF dengan EFI, EFI dengan EF. Okay, ini yang nak faham dalam soalan 1 ni. Sketch energy band diagram for PN junction diode. Ni soalan yang suruh sketch ni, suruh kamu lukis benda ni lah, lukis semua. Lukis semua energy band diagram, EC level, EFI level, EV level, EF level, beza dia dekat mana labeling dari segi 0.5, 0.55 dan juga 0.5. Side mana? This one 0.55, this one is 0.5. Okay, faham? Itu kita nak cuba lukis berdasarkan soalan lah, soalan yang diberi. Seterusnya kamu nak cari soalan B adalah imperative doping concentration in each region. Kamu kena cari P node dengan N node. Okay, so maklumat yang kita ada sekarang ni adalah level of energy EF tolak EFI dengan EFI tolak EF. Okay, so kita nak cari imperative doping concentration. Maksud dia kamu nak cari NA, kamu nak cari ND. Untuk setiap region lah. Maksud dia kita nak cari both ND dengan NA. Okay, kalau tengok P naught sama dengan NA lah. Ya, imperative ya. Bila sebut imperative ni NA, ND lah. Tapi kita buat assumption P naught adalah NA. N naught adalah ND. Ini assumption yang kita buat lah. Okay. So tengok yang ni formula yang kita boleh guna pakai. Kalau kamu refer dekat appendix, nak cari N naught, P naught ni banyak sangat kan dalam appendix. Tapi maklumat yang kita ada tadi adalah maklumat untuk EF tolak EFI. Faham? Ni. Kita ada maklumat EF tolak EFI. So yang ni kamu tak boleh pakai dah. EF, EV tak boleh. Semua tak boleh. Apa maklumat yang kamu ada ya yang kamu boleh pakai. Sekarang ni kita ada EF tolak EFI. Okay, ni dah boleh pakai. N naught pun boleh pakai. Faham? Ini maklumat yang kita ada. N naught sama dengan NI. NI boleh ambil daripada appendix. Faham? Dua ni lah. Satu N naught, satu P naught. Sebab maklumat yang diberi dalam soalan hanya EF tolak EFI. EF
tolak EFI. Faham? Ni tengok signage ya. Signage ni yang ubah jadi EFI tolak EF. Ni ada signage ni. Nampak sama? Nampak tak? Ni sama. So kamu tukar ni je lah nanti bila calculate tu. Faham? Kalau P naught dia jadi EF tolak EFI tolak EF. Kalau N naught akan jadi EF tolak EFI lah. Ingat ni ada signage ni dalam kurungan ni. So akan jadi EF tolak dengan EF. EFI tolak EF. Okay. Ingat ni. P naught ni ada signage negatif ni. So dia akan jadi EFI tolak EF. This one is EF tolak EFI. So, maklumat yang kamu ada dalam soalan both formula tadilah. Kita ada ni. Okay, selesaikanlah. Masuk je lah value. Okay. NI tolak EF tolak EFI. Sama juga NI exponential EFI tolak EF lah. Nampak tak saya kata tadi? Kamu tukarkanlah signage ni. Terbalikkan. So dia dapat macam ni lah EFI tolak EF per KT. Masuk value. NI 1.8 kali 10 06. Ingat nilai ni refer bagi betul-betul dalam pendek. Untuk soalan yang bagi tadi kalian asnad ke? Kalian asnad ke? NI. NI nak cari kat mana NI? Ni NI. Nampak NI? 1.8 kali 10 06. Okay. Alright. Okay, masuk value semua dan kita akan dapat nilai untuk NA. Nilai untuk NA ya. Dan seterusnya cari nilai bagi N0. N0 kita samakan dengan ND. Okay, formula yang ni lah. NI exponential EF tolak EFI over KT. So masuk value ND. Kamu dapat. This one is ND, this one is NA. Alright, so harap boleh buat lah yang ni. Okey, yang seterusnya adalah BBI. Dapatkan nilai bagi BBI. Okay, so BBI, soalan dia bagi tak tadi beza dia. Oh ni, kita dah cari nilai NA dengan ND. Kamu dah dapat nilai NA dengan ND. Ni value yang kamu dapat ni. NA dengan ND. So benda ni yang kita nak pakai ni. This one is ND. This one is NA. Faham? Soalan yang kamu buat dalam soalan 2 akan calculate untuk soalan 3. Ini dua maklumat ni yang kita perlukan untuk dapatkan BBI. Maknanya kalau kamu salah buat sini kamu tak dapat apa lah. Kosong je lah. Kalau NA dengan ND salah, so kamu buat BBI kamu pun tak betul lah. Confirm salah. Mungkin kamu dapat formula markah dekat formula je kalau kamu tulis. Kalau tak tulis, formula pun tak ada markah. Faham? Sebab tu setiap kali buat jawapan tulis formula. Ada yang tak suka tulis formula. Ori markah je lah. Every calculation kena tulis formula. This one is mark. Faham? Bila kamu jawab, this one markah. Nampak ni pemarkahan saya bagi ni. Formula ni pada markah, tolong tulis. Jangan nak kira terus, jangan nak masuk value terus. Nak ringkas sangat, hilang markah. Kamu masuk value terus, saya bagi satu markah je lah. Saya bagi markah ni sekurang-kurangnya, kalau kamu salah nilai, kamu still dapat markah untuk formula. This one tak dapat, faham? Tapi kamu still dapat markah untuk formula, kalau formula kamu betul. Kalau formula salah, tak dapat lah. Dan kamu kadang-kadang tak suka tulis formula, semua dia tak tulis. Semua solution dia tak tulis formula. So hilang. Sebab kalau kamu tengok dari segi pemarkahan, actually setiap formula ada markah. Nampak? Setiap formula ada markah. This one ada markah. Semua formula. So make sure jangan lupa tulis formula. Complete formula lah. Jangan nak masuk value terus.
tulis formula dulu baru masuk value. Okay, so ini boleh soalan yang soalan D ni. Boleh faham tak? 12 semua ni. Boleh. Kita tengok last lah yang ni. Ya benar, last start. Okay, kita tengok last question yang minority dengan majority ya. Okay, soalan E. Okay, yang ni untuk minority dengan majority. Yang jenis NP0 dengan PN0 ni. Dalam soalan kamu kena tengok juga okay, dia bagi kalian asnaik PN 300 Kelvin applied with forward bias VA Jadi kalau soalan yang ni dia bagi VA ni memang kita kena untuk ni lah, untuk cari minority carrier ni. Okay, VA ni. Bila VA dia bagi 0.8. Value ND dengan NA. ND dengan NA adalah 3 kali 10 kuasa 7, 5 kali 10 kuasa 8. Okay, sekarang ni kita nak cari nilai bagi minority carrier electron concentration NP. Soalan satu nak cari NP dulu. Okay. Minority carrier electron concentration NP at the edge of space charge region. Okay. Maksud dia dalam kawasan P ni, dalam P site. Kita nak cari pembawa minority. Dia duduk dalam P site ni, P site, dalam P site. Tengok labeling ni, this one is site, this one is carrier. Faham? N adalah carrier. Carrier ni adalah elektron lah. This one is dekat mana? P site kat N site lah. Okay, intrinsic carrier concentration Ni sama dengan this one value dalam appendix. So ingat E over KT. Tadi KT over E dalam soalan tadi. Sekarang ni E over KT. Ingatlah soalan tadi KT over E sama dengan 0.0259. Kalau E over KT 1/0.0259. Boleh faham tak ni? Yang ni kelas? Yes, sir. Faham tadi KT over E 0.0259, E per KT sama dengan 1/. Alright, so selesaikan, masukkan first kali kamu kena cari NP0 lah. This one tak ada tau dalam appendix. Kamu duk cari lagi tak jumpa pula, memang tak ada. Ni this one tak ada dalam appendix NP0 lah. Jadi kita tengok apa yang ada dalam appendix. Jadi saya rasa this one tak ada lah NP0 ni. Okay, yang ni maybe ada. Kemudian dalam appendix. NP0 kita ada. Ni. NP0. PN0 dengan ni. Yang 48 ni ada this one lah. Okay, NP sama dengan NP0 exponential EVA over KT. PN sama dengan PN0 ni kat bawah lah ni PN sama dengan PN0 exponential EVA over KT. So kamu masih lagi tak ada maklumat ni. NP0 dengan PN0. So ini tak ada dalam appendix yang dia nak cari. Kalau student dia akan tanya nanti apa formula bagi NP0 dengan formula bagi PN0. Kalau secara face to face lah, selalu test pelajar akan tanya. Mana boleh abang? Bila test, so kena alert lah benda tu. Saya dah kata, saya maklum benda ni tak ada dalam appendix value ni. So kamu refer lah bagi jelas lah. Maksud dia, this one is adalah mass action law punya part actually. Ni02 sama dengan N0 P0. Tapi kamu nak olah yang ni bagi betul. So cuba untuk clearkan this part lah, NP0 dengan PN0 tu.
Faham? Sebab value yang kamu calculate ni yang kita akan masukkan dalam ni. Okay, value yang kamu dah calculate nilai ni kamu calculate, kamu masukkan dalam ni, dalam formula bagi NP. Semua value ada kecuali NP not. Kalau kamu sangkut bahagian ni, kamu salah bahagian ni, everything kamu cuma dapat contoh kamu jawab salah nilai kamu bagi salah. Okey, saya bagi formula 1 markah, formula 1. Still boleh dapat ini tak ada. Ini tak ada markah. Ini untuk jawapan saja. So kamu still boleh dapat 1 markah. Tapi kamu rugilah sebab kalau dapat setengah markah je, setengah markah dengan formula 1,5 aja. Tu pun kalau tulis formula, faham? Kalau tak tulis tak ada langsung. Faham? In case kamu kira ni salah, everything is salah. Value yang kamu masuk dalam ni akan jadi salah. Tak ada pemakahan untuk jalan kira, untuk jawapan dah confirm salah. Faham? Bila kamu salah nilai ni, faham? Dia akan heret kamu ke solution yang salah, value salah. Dia banyak soalan yang macam tu. Kamu akan missing banyak markah bila soalan yang berkait macam ni, kamu akan missing markah banyak. Jangan salah bahagian ni lah, faham? Dah klik pergi betul lah. NP not, okey, yang ni adalah carrier untuk elektron dalam p side. So sama dengan Ni kosong 2 per Na. So kamu kena apa orang kata? Kena ingat lah. Kalau tak tahu pun kamu tulis formula tu. Dua formula je, NP not dengan Pn not je. Jangan salah ni, benda ni jangan salah. Jangan terbalik value. Okay, so masuk value untuk NP not, Ni kosong 2, masuk nilai, Na dah bagi dalam soalan tadi. Na dengan Nd. So Na dengan Nd. This one is Nd 3 kali 10 kosong 7, Na 5 kali 10 kosong 8. So, masuk value lah. 5 kali 10 kosong 8. So selesaikan yang ni dapat. Semua value masuk value je. Faham tak? Value semua ada. Ni VA forward bias 0.8. As the value is 1 per KT. E per KT tadi. Sama dengan 1 per 0.259. Ini masuk value. Dapat value bagi NP. Alright. Soalnya soalan 2, minority carrier whole concentration PN dekat space charge region. Ni kita nak cari whole concentration untuk PN pula. Untuk whole dalam n-side. Faham? Dalam n-side lah. Ingat ni carrier, this one is carrier. This one is side dia, N ataupun P lah. So kamu nak cari sekarang ni whole concentration dekat dalam n-side. So sama juga solution ni. Pn not, Pn not dah terbalik lah. Pn not. Tadi NP not, sekarang Pn not. Kamu cari ni untuk dapatkan value yang kita nak masuk dalam formula Pn ni. Okay. Pn not sama dengan Ni kosong 2 per Nd. Masuk nilai Nd, calculate. Okay. Nilai Ni jangan salah, tengok material apa. Material gallium arsenide ke, germanium ke, silicon ke, masuk value yang betul untuk intrinsic concentration Ni. Refer dalam appendix, begitu lah. Okay, then masuk formula. Selesai. Okay, soalan ni okay tak? Boleh tak kamu faham? Macam mana nak buat? Simple saja. Faham? Soalan yang melibatkan minority carrier concentration. Macam mana dia pusing pun nak cari NP ke, nak cari PN ke, secara kamu boleh buat. Sebab sekarang ni nilai dia bergantung dekat ND dengan NA je. Dengan VA lah. Ini je maklumat yang ada. So macam mana kamu pusing pun, kamu kena selesaikanlah. Maksud dia yang penting adalah NP not. Sini masalah utama pelajar dia tak tahu nak cari NP not dengan PN not. Dia tahu salin formula tapi ini tak tahu. This one dia tak tahu.
Ada yang ni adalah mass action law. So ni tengok example lah. Saya duk terang berbuih mulut dah. Takkan tak faham-faham lagi. Cuba fahamkan lah. Alright. Okay, habis. So habis revision lah. Sampai pukul 12.40 dah. Baru habis revision ni. Saya rasa saya akan buat asynchronous punya video lah. Kelas ni. Untuk yang bahagian yang tak habis lagi ni. Untuk BJT. Untuk MOSFET punya part ni. Okay. Sebab agak panjang tu. Nanti kamu tengok video je lah. Kamu rasa apa nak stop dululah ini ni. So, ikut ni saya nak masuk bahagian ni. Bahagian BJT ni. Okay. Saya rasa macam jadilah kot. Ini just revise ni dulu. Nanti saya letak dekat GC ni. Semua solution dengan soalan ni. Kamu refer lah tengok lah. Ni untuk yang tahun bila ni. 2017. Lebih kurang je lah kalau kamu tengok. Ni ada example-example yang berbeza lah. This one is 2015. Nanti kamu tengok dekat ni lah. Rujuk dekat dalam ni. Semua bahagian division current tu dia banyak variable punya question sikit lah ni. Bahagian yang melibatkan JP ni. JP punya solution lah. Nanti tengok yang bahagian JP dengan bahagian JN ni. Solution dia. Dan make sure kalau kamu tengok pada bahagian division current ni. Ini yang akan jadi masalah pelajar. Dia tak tahu ni. Mana nak tolak mana. Kecil tolak besar, besar tolak kecil. Tengok example lah. Tengok example nanti. Okay kelas, saya nak stop dulu lah. Saya tak sempat break tadi. Okay dah, sekarang ni okay dah ni? Anytime saya boleh buat test lah. Boleh sir. Boleh lah. Maksud dia, saya consider kamu kamu dah ada preparation lah untuk menjawab test kan. Sebab kita ada buat revision sikit.